kaumnya, kepada penduduknya, kepada orang tamannya, kepada masyarakatnya bila dia pulang ke tempatnya sendiri. Itu tuan-tuan. Ya. Yang keempat, iaitulah ihya'uddin wa ibqa'il Islam, menghidupkan agama Islam. Jadi hidupnya agama Islam dan kekalnya agama Allah adalah dengan ilmu. Tanpa ilmu tuan-tuan, manusia pasti tak kenal Allah, pasti tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua dengan ilmu. Iaitu yang keempat, ihya'uddin, dan yang kelima ibqa'il Islam, hidupkan agama Islam. Dan yang kelima iaitulah menghidupkan mengekalkan agama Allah. Kerana Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala sebut kekalnya ilmu itu, kekalnya Islam itu dengan ilmu, bukan lain daripadanya. Dengan ilmu itulah, dengan ada bahasa ilmu, maka kita nampak Islam itu, nampak syiarnya tuan-tuan. Subhanallah. Tuh tuan-tuan, sebab kita tengok di sini saja Berpinang, semalam saja saya ceramah di mana di Sungai Ulang. Subhanallah, ramai orang datang. Saya terkejut, kenapa ramai orang datang? Dia tanya, Ustaz, di sini majlis ilmu kata apa saja Ustaz, dah jadi budaya Ustaz. Majlis ilmu sudah jadi budaya. Saya teringat di Sabah, sedihnya tuan-tuan, tak jadi budaya apa lagi. Bersebablah di sana kurangnya orang memahami Islam dan ramai yang murtad. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat bila mana kita sembahyang qiyamul lail, solat sunat tasbih, saya teringat bagaimana Fatimah Zahra, anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia minta, ya, ketika mana Sayyidina Ali melihat Fatimah Zahra melakukan satu pekerjaan, ya, menggaul, yakni menguli tepung pada teliti, maka Ali kata kepada Fatimah Zahra, wahai Fatimah, elok kamu minta dengan ayah kamu, yakni Rasulullah SAW, bantuan sebagai orang gaji, sebagai pembantu kamu. Boleh jadi nanti kalau ada antara pasukan perang, ghanimah, mungkin ada wanita-wanita yang menjadi tawanan, maka minta kepada ayahmu Rasulullah SAW untuk memberikan kamu seorang bantuan. Tu Fatimah. Kemudian Fatimah pergi minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia cerita sekian-sekian. Kemudian Rasulullah kata, maukah kamu aku berikan yang lebih baik daripada itu? Amalkan 33 tasbih, 33 tahmid, dan 33 ataupun 34 takbir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, disebut sebagai tasbih Fatimah. Bila mana kau baca itu sebelum kamu tidur, kamu akan diberikan kekuatan, kecergasan yang tidak diberikan oleh orang lain, melainkan orang yang mengamalkan tasbih Fatimah itu. Iaitulah 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, dan 33 ya Allahu Akbar. Itu datang tasbih Fatimah Zahra. Kena amalkan datang. Kalau kita amalkan itu, insya-Allah Allah sejuk hati kita. Kalau tak amalkan benda-benda begitu, bagaimana kita nak menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi dan kepada ahlul bait Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat juga satu kisah bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, tuan-tuan, dia ini seorang pemimpin, Amirul Mukminin. Maka satu hari dia pergi ke kawasannya. Dia keluar daripada kawasannya, dia tengok adakah lagi orang yang miskin yang belum makan. Allahumma salli ala Muhammad. Bila mana dia pergi, dia cek satu rumah. Kebetulan malam itu dia dengar ada satu rumah yang mana seorang ibu yang berniaga susu dan seorang anak. Anak itu seorang perempuan dan muslimah yang salihah, disebut sebagai orang salih. Maka Umar radhiyallahu ta'ala mendengar. Mak dia kata, mak dia kata, bagaimana kalau kita campurkan susu ini dengan air, campur air supaya bertambah banyak. Kata anak dia, wahai ibu, dia kata, wahai ibu, Umar marah kita melakukan seumpama itu. Kata Umar marah kalau kita buat seumpama itu. Maka ibunya kata, Umar tak nampak pada kita, Umar tak nampak perbuatan kita. Tetapi kata anak perempuan tadi, tetapi Allah, Tuhan Umar melihat perbuatan kita. Allahumma salli ala Muhammad. Bila Umar radhiyallahu ta'ala dengar tanda, dia letak satu tanda di situ, dia letak satu tanda di rumah itu, di dinding itu, dia tahulah orang ini adalah orang yang saleh, orang yang salihah. Maka esoknya dia pergi dan dia pinang anak itu kepada anak Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu,
dan dengannya lahirlah seorang insan yang hebat yang bernama Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, takwa itu mesti ada. Walaupun tidak dilihat oleh umat, walaupun tidak dilihat oleh orang, tetapi Allah sentiasa melihat kita. Antaqullah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah ataupun kamu melakukan ibadah seolah-olah kamu nampak Allah. Kalau kamu tak nampak Allah dan memang kamu tak boleh nampak Allah, maka ketahuilah Allah sentiasa melihat perbuatan kamu. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya, saya juga nak minta maaf sebab semalam ya, malam saya pun baru dapat pukul 4 subuh tuan-tuan, baru ustaz telefon kata ada kemuliaan di sini. Sebelum tu saya dah bagi tahu, tanya dia, kata bagaimana ustaz, adakah hari Jumaat kemuliaan? Dia orang tak balas. Kebetulan semalam tu juga saya datang sini pukul 4 subuh. 4 subuh saya datang. Saya tengok jadual hari Jumaat. Tengok banner tu hari Jumaat tanggal 31, tak tulis itu hari Sabtu pagi. Tak apalah, mungkin salah saya lah. Jadi saya ingat tak ada lah, cancel. Pukul 4 saya datang, 4 subuh saya datang, cancel lah. Saya tanya Ustaz Nur pun tak jawab. Dia pun tak bagi tahu. Jadi hari tadi pukul 4 subuh pada telefon, kata hari ni alhamdulillah saya datanglah. Begitulah dalam keadaan kalut sangat ya, kalut dalam keadaan kelam kabut tu, minta maaf sangat-sangat, minta maaf sangat-sangat, terlalu kelam kabut sehingga kan saya cancelkan kuliah subuh di tempat satu masjid ni, masjid lain. Kuliah subuh hari ni lah, kuliah subuh ni, tapi saya cancel sebab kita nak raih. Orang sudah buat banner, orang sudah buat apa, paksa speak daripada Tasik keluar tu, Tasik keluar pukul 4.30 sampai sini sebelum pukul 5, agak-agak berapa jam? Allahumma salli ala Muhammad. Tak sampai setengah jam. 140 km sejam. Tu naik kereta warna biru, bukan hijau, biru. Jangan ya. Kan kata pula saya biru piau, tak ada halal. Allahumma salli ala Muhammad. Tu biru orang bagi, tuan-tuan. Tu kereta tu orang bagi hadiah. Semata-mata nak mengajar kuliah di mana-mana, tuan-tuan. Alhamdulillah orang bagi saya. Saya kalau orang bagi, kalau tak ada warna pun saya ambil. Allahumma salli ala. Tu kereta tu orang bagi. Rumah pun orang bagi. Alhamdulillah, semua rezeki daripada Allah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mungkin dia akan bagi, dan mungkin kita semua juga mendapat rezeki daripada Allah yang jalan kita tak tahu, tak sangka-sangka. Cuma nak beritahu kalut-kalut tadi tu, saya teringat satu kisah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana di masyarakat Madinah Al-Munawwarah bernama Bani Qais. Mereka Bani Qais datang ke Madinah Al-Munawwarah. Sampai saja di Madinah, mereka terus luluh bertemu dengan Rasulullah SAW dalam keadaan kelam kabut, belum mandi pun tak mandi, pakai minyak wangi pun tak pakai, masuk terus dalam masjid, tak sembahyang solat sunat tahiyatul masjid. Maka satu orang yang bernama Abdul Qais, dia ni kawan-kawannya daripada Bani Qais semua tak mandi, semua dalam keadaan kalut terus pergi bertemu dengan Rasulullah. Sebab mereka datang ke Madinah semata-mata nak bertemu dengan Nabi SAW. Memang terus seronok nak bertemu dengan Rasulullah. Tetapi seorang hamba Allah yang bernama Qais bin Sa'adah, maka dia ni sempat mandi dulu, berkemas-kemas dulu. Maknanya di dalam keadaan tenang, lemah lembut, dalam keadaan tidak gelojoh, datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tahu, tuan-tuan. Rasulullah terus memuji dia. Sungguhnya Allah sangat suka pada kamu kerana kamu ada dua sifat. Yang pertama lemah lembut, dan yang kedua adalah tenang. Dua sifat, al-hilmu wal-ana. Lemah lembut, penyantun, dan tenang. Yang lain semua kawan sibuk nak bertemu dengan Rasulullah, tak sabar nak bertemu dengan Rasulullah, tetapi dia masih dalam keadaan tenang nak bertemu dengan orang yang mulia, baginda Nabi Muhammad SAW. Saya teringat juga masa di Madinah Al-Munawwarah. Sampai saja kami di Madinah Al-Munawwarah itu, tuan-tuan, sampai saja di Madinah Al-Munawwarah, terus orang bagi kata ustaz, hotel tu di situ, bilik sekian. Maka kami pun pergi naik. Begitu kita travel, boleh tak kami terus nak pergi Masjid Nabawi sebab sampai ke Madinah, teringin nak bertemu dengan Rasulullah, teringin nak pergi ziarah Nabi SAW, dah rindu sangat dengan Rasulullah, nak zahirkan rindu dengan Nabi SAW. Maka kita berkata, janganlah kalut sangat. Sebab apa? Ada setengah orang, tuan-tuan, bila sampai sana, dia tak tahu hotelnya di mana, dia terus pergi ke Masjid Nabawi. Dia tidak tahu jalan, dia pergi balik tak tahu ke mana, dia tak tahu pada telefon pun tak ada lagi, nombor pun tak ada lagi, telefon nombor Madinah, jadi sesat dia.
Tak tahu ke mana hilangnya. Jadi dia akan menyusahkan travel. Ya, sebab bermasalah, dia menjadi orang bermasalah. Sebab tidak beritahu kepada travel bahawa dia pergi ke mana, hotel pun tak tahu di mana, dia tak sempat mandi lagi, tak sempat berwuduk lagi, terus pergi Masjid Nabawi nak pergi ziarah Nabi SAW. Tak salah tuan-tuan, tak salah, tak ada masalah. Tapi biarkan ada ketenangan, biarkan ada hilm, biarkan ada lemah lembut dan ketenangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Macam kalaulah satu orang baru wuduk, dia tak pernah tinggalkan solat 5 waktu, berjemaah tak pernah tinggalkan, dia sembahyang berjemaah tak pernah tinggal. Lepas saja dia berwuduk, Pak Imam dah nak rukuk, dia terus lari masuk dalam keadaan kalut, nak ambil juga tu rakaat pertama tu. Pak Imam rukuk, dalam keadaan dia berlari, bukan karpet macam ni, licin, marmar, terpelisik dia kata, yang ni terjatuh, licin, terjatuh sampai kena Pak Imam. Pak Imam jatuh sama tuan-tuan. Pak Imam kata, ni apa yang kamu ni kalut sangat, batal sembahyang Pak Imam. Sebab apa? Sebab kalut sangat. Tapi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orangnya yang lemah lembut, orang yang tenang, orang yang sopan santun. Ketika mana seorang Arab Badui datang yang membawa seekor dog, disebut dalam kitab Mu'jizatin Nabi SAW dan juga Wadalail Nubuwah oleh Imam Baihaqi rahimahullahu ta'ala, bagaimana seorang Arab Badui dia datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia bawa seekor dog, binatang, iaitu biawak padang pasir. Dia bawa dog ni tantang. Dia nampak orang ramai yang berkumpul, macam kita sekarang hari ni pagi subuh ni, alhamdulillah berkumpul macam ni. Dia nampak Rasulullah tengah berceramah, berkuliah, menyampaikan sebahagian bayan ataupun tazkirat pada para sahabat. Maka dia tanya, siapa dia yang sedang bercakap? Maka sahabat kata, itu adalah Rasulullah yang mendakwa dirinya sebagai seorang Nabi, seorang Rasul. Maka dia terus meluruh masuk dalam keadaan melanggar sahabat. Dia tanya, kamu ni siapa? Maka Rasulullah kata, ana Rasulullah. Oh, kamu lah ni, yang mana kaum aku benci dengan kamu. Kalaulah aku tidak digelar oleh kamu sebagai orang yang terburu-buru, aku dah bunuh kamu. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala yang ada di situ pada berdiri. Istazin ya Rasulullah, faqtuluh, izinkan aku bunuh dia Rasulullah. Allah, Umar kata, orang kurang ajar dengan Rasulullah, dia akan naik, ya Rasulullah saya nak bunuh. Ya Rasulullah, kalau boleh biar aku penggal kaliannya. Ya Rasulullah, biar aku pukulkan dia sebagai balasan. Itu Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka Nabi kata, ya Umar, ata'lam anna al-halim ayyakuna nabiyan. Wahai Umar, apakah kamu tidak tahu, wahai Umar, sifat halim, sifat lemah lembut, sifat yang tenang itu merupakan salah satu sifat daripada seorang Nabi, dan dia lebih dekat menjadi seorang Nabi. Maka jangan bunuh, wahai Umar. Maka Rasul tanya kepada Arab Badui tadi, wahai Arab Badui, wahai laki-laki, kenapa dengan kamu? Kenapa kamu ini? Maka dia kata, aku datang sini tidak ada orang paling ku benci, tidak ada yang apa yang aku tidak suka, aku marah, melainkan kamu lah ini. Yang mana nasib baik keluarga aku, yang ini nasib baik kamu. Aku tidak melakukan aku sebagai orang terburu-buru. Kalaulah mereka tidak melakukan aku sebagai orang terburu-buru, aku sudah bunuh kamu. Kata Rasulullah SAW, apa kamu tidak mau beriman dengan aku? Dia lemparkan dok di hadapan Nabi SAW, dia lempar dok di hadapan Rasulullah. Saya tidak akan beriman dengan kamu, sehingga dok ini terlebih dahulu beriman dengan kamu. Subhanallah. Rasulullah dengan tenang tuan-tuan. Rasulullah dengan tenang tanya dok, wahai dok, ya dok. Maka dok itu pun menyahut seruan Rasulullah dengan bahasa yang fasih, bahasa Arab yang fasih. Dok itu mengatakan, labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Rasulullah, saya menyahut seruanmu ya Rasulullah. Maka Rasulullah tanya kepada dok, wahai dok, man ta'budu, siapa kamu sembah? Maka dok itu pun menjawab, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'ah, aku menyembah Allah dan aku tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaka Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia kata, aku menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah tanya dok, wahai dok, man ana? Siapa aku, wahai dok? Maka dok itu pun memberitahu bahawa kamu adalah anta Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kamu adalah Rasulullah SAW dan pengurus sekalian Nabi, dan kamu adalah Rasul yang terakhir, yakni khataman nabiyyin, penutup sekalian Nabi. Beruntung orang yang ikut kamu, yakni beruntung orang yang menyahut seruanmu dan mencontohi kamu, dan rugi orang yang tidak mau menyambut seruanmu dan tidak mencontohimu. Arab Badui terkejut. Dia tengok macam tu. Arab Badui terkejut. Dia nampak itu berkata-kata seumpama manusia yang berkata-kata. Subhanallah. Maka dari itu, kata Allah Muhammad